Baik. Jadi ajaran-ajaran yang ada hari ini adalah bersifat sofis, dan ianya boleh kita lihat lemah daripada dua aspek, epistemologi dan metodologi. Kalau kita tengok dulu daripada, sebenarnya metodologi itu pun berasal dari epistemologi, teori ilmu. Kalau kita tengok sebagai contoh, Ustaz baca kat sini, kita lompat-lompat supaya kita dapat gambaran secara menyeluruh. Baik. Ingat tak dulu Kasim Ahmad dia tolak hadis, dia kata ni berdasarkan kaedah saintifik. Dia kata ni berdasarkan kaedah saintifik. Sekali lagi dia kata ni berdasarkan kaedah rasional. Sekarang Ustaz nak beritahu, ini dua perkataan yang mengelirukan, yang banyak orang terpegun dengan perkataan ini sebagai suatu perangkap untuk memerangkap orang-orang yang berakal lemah dan terbatas bagi menerima akan pemikiran falsafah yang mereka lontar. Sekarang kaedah saintifik ini berdasarkan kaedah survey. Kaedah survey ini terbagi kepada dua, survey yang lengkap dan survey yang tidak lengkap. Betul. Jadi ini dia panggil istiqra' tam dan istiqra' naqis. Sekarang yang digunakan ahli sains dalam matematik, dalam kajian biologi, dalam apa-apa kajian sains, antara kaedah yang digunakan adalah kaedah istiqra'. Tapi kaedah istiqra' itu dia boleh istiqra' tam. Macam mana istiqra' tam? Contoh kita kata, kita nak kaji tentang buaya, spesies buaya dan ciri-ciri buaya. Kita kumpul semua buaya yang ada di alam. Buaya daripada Malaysia, buaya daripada London, buaya daripada Australia, buaya daripada Indonesia, buaya daripada Sayyidah Zainab, buaya daripada macam-macam buaya tu. Kita kumpul semua. Kita dah kumpul spesies ini daripada juzuk-juzuk buaya yang ada di seluruh dunia. Kerana kita tengok buaya itu makan macam mana. Buaya kalau dia makan, dia akan buka arah atas dan tak menggerakkan arah bawah. Setelah kita tengok semua buaya itu macam tu, barulah kita membuat suatu penemuan bahawa spesies buaya ialah haiwan yang bila dia makan, dia membuka arah atas sahaja. So, ini dipanggil penemuan sains sebab istiqra'nya lengkap pada semua buaya. Lengkap. Maka dia panggil yufidul yakin. Ilmu yang didapat itu yufidul yakin. Jadi kalau datang besok, terjumpa buaya belakang rumah kita, tapi buaya tu bila makan buka arah bawah sama, maka maknanya ini mungkin berlaku mutation. Kalau mutation itu betul lah, sebab mutation itu pun sendiri adalah merupakan istilah yang dibagi oleh evolutionist bagi nak menutup kelemahan dia. Ataupun mungkin ni bukan buaya sebenarnya, makhluk lain boleh jadi buaya jadi-jadian, dan lebih bahaya buaya dalam yang makan dengan buka arah bawah. Ala kulli hal, berdasarkan penemuan yang membawa kepada hukum sains bahawa spesies buaya mesti buka atas, dan ini kaedah yang dipakai dalam kajian-kajian sains. Kemudian yang kedua dipanggil istiqra' naqis. Istiqra' naqis ni sebagai contoh, kita ambil buaya 2-3 ekor, malas sangat nak cari buaya, dia cari buaya 2-3 ekor, lepas tu dia kata semua 3-4 ekor buaya ni memang semua angkat rahang atas, rahang bawah tak gerak. Maka dia buat kesimpulan bahawa semua buaya itu adalah spesies yang bila makan membuka rahang atas tanpa membuka rahang bawah, tak gerak rahang bawah. Maka berdasarkan kajian kepada 4 ekor buaya ini, ahli sains kata dengan mencebik, dia panggil generalization. Jadi generalization yufidu dhan, memberi ilmu yang bersifat andaian, speculation. Boleh. Sekarang Kasim Ahmad bila dia tulis buku dia, masa tu Ustaz belajar di Mahat Al-Muhammadi, buku Hadis Satu Penilaian Semula, buku itu dipuji dan disanjung syarat dengan nilai-nilai ilmu dan rasional. Sehingga dalam masa yang saya habis buku. Tetapi sebenarnya
apa yang dia kata sebagai kaedah saintifik. Just the form is scientific. Form, betul. Kerana dia menyimpulkan dari juzuk-juzuk yang kecil dan membuat di atasnya hukum yang kuli. Boleh? Itu kaedah sains. Boleh? Masalahnya, form dia tu dalam bentuk itu, tetapi oleh kerana tidak lengkap kajiannya, maka dia tidak melahirkan penemuan yang dipanggil saintifik. Boleh? Jadi disebut dia saintifik. Sebenarnya tidak. Form saja, penemuan tidak saintifik. Jadi bagi yang wajib rasa kagum. Kemudian dia kata rational. Ustaz nak sebut rationality ini sebenarnya bukan satu bentuk. Seperti yang disebut dalam buku The End of Philosophy. Dia kata apa? Dalam buku The End of, jauh daripada menjadi suatu ukuran tertinggi yang seragam, maknanya rationality dan universal bagi akal. Rationality kelihatan sebagai tidak lebih dari suatu bentuk yang berpindah-pindah, bergantung kepada pembentukannya yang berasaskan perubahan-perubahan di dalam corak-corak ilmu pengetahuan di mana ia diletakkan. Atau untuk menyebutnya dengan menggunakan bahasa semasa, ianya adalah lebih merupakan dependent variable. Maknanya apa dia? Dependent variable ini apa dia? Iaitu unsur yang dipengaruhi oleh keadaan. Artinya akal dalam zaman Firaun ada rationality yang tersendiri. Akal dalam tamadun India ada rationality yang tersendiri. Akal dalam ilmu sejarah ada rationality yang tersendiri. Akal dalam ilmu perbuatan ada rationality yang sendiri. Akal dalam Islam dibangunkan dengan rationality yang tersendiri. Jadi apabila Dr. Faisal Osman dalam tahun 80-an mengajak kita supaya bersifat rasional, what kind of rational does he want us to choose? Understand? Well, surely he means by rational, on rationality, is rationalism as used and understood in the West. Understand? Rationalism. Sekarang rationalism itu hanyalah satu bentuk, just one form of rationality. Now, apa dia sandaran yang menyebabkan dia mengutamakan rationalism di atas rationality is Islam di dalam ilmu Islam. Karena ilmu Islam itu semua guna akal kan? Mana ada ilmu Islam tak guna akal? Sebab tu ramai yang tak lulus kan? Sebab dia guna akal. Jadi kalau tak kena tak boleh. Kalau tak guna akal, no problem semua. Faham tak ni? So apa yang menyebabkan dia meletakkan rationalism lebih utama daripada rationality is Islam yang terbangun di dalam ilmu Islam? Jawabannya memang tak ada. Boleh? Memang tak ada. Kerana apa? Kerana rationalism yang ada yang dipakai oleh Barat just one form. Boleh? Dan tidak mempunyai any superiority. Boleh? Berdasarkan hujah sains atau hujah akal. Jadi dalam hal ini Ustaz nak beritahu dari sudut epistemologi dan metodologi bahawa ilmu dalam bidang ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga kita panggil history, political science, kemudiannya apa lagi? Sociology, kemudiannya apa lagi? Education, kemudian psychology, ini social sciences. Semua ini adalah berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada syariat, dan akal adalah mengorek daripada wahyu dan syariat itu untuk memahami pengajarannya yang begitu luas, dengan dikawal pemahaman yang dikaji oleh akal, oleh kaedah syarah dalam tafsir, dalam hadis, dalam ilmu kalam, di dalam ilmu kita panggil lughah dan macam-macam. Jadi kita sampai kepada sekolah-sekolah pemikiran yang ada di Malaysia. Sekarang ni yang macam-macam sekolah, macam-macam sekolah pemikiran. Sekolah pemikiran ini meminjam daripada pemikiran-pemikiran ideologi moden untuk ditawar sebagai penyelesaian masalah manusia. Antara dia kata kita pakai socialism,
Tapi kita pakai dia punya penyelesaian ekonomi, nak ambil falsafah. Can that be? Boleh buat begitu? Boleh tak? Kita nak ambil penyelesaian Karl Marx, ya, penyelesaian sosialis dari sudut ekonomi. Macam mana penyelesaian sosialis dari sudut ekonomi? Macam mana? State owner. Right. Owner of what? What does state own? The means of production. Upaya-upaya pengeluaran hasil ekonomi. Kilangnya dan mesinnya, alat-alat dan sebagainya. Tanahnya kan. Ini semua mesti kerajaan yang pegang. Tidak boleh dimiliki oleh individu. Tidak boleh dimiliki oleh golongan kapitalis, bourgeoisie dan sebagainya. Sekarang itu penyelesaian dia cuba melahirkan ekonomi yang berdasarkan pemilikan bersama. Boleh? Dan pengurusan bersama. Ini penyelesaian dia. Sistem dia. Sekarang sistem dia ni apa justification? Yang kita kat benda itu lebih baik daripada penyelesaian kapitalis. Lebih baik daripada penyelesaian Islam. Apa justification? Tentulah justification dia ialah teori dan falsafah. Maka dia pembeda. Zaman perhambaan, zaman feudal, zaman bourgeoisie, iaitu zaman kapitalis. Nanti dikatakan masuk kepada zaman yang dipanggil zaman sosialis. Mana pemilikan upaya pengeluaran itu masih tidak bersifat lengkap, pelik dan mutlak. Baru milik separuh-separuh. Dan ini itu dipanggil sosialis. Kemudian dia akan sampai pada zaman yang dibilang zaman komunis yang memiliki secara total terus. Baik. Ustaz tak nak bincang sosialis ini penyelewengan dia sebab tu memang dah jelas dah, ditegakkan oleh tokoh-tokoh Islam. Cuma Ustaz nak dari sudut betul ke teori yang dia kata historical materialism, boleh sejarah dari kata mata kebenaran, perkembangan ekonomi, betul kan? Saya dah sebut tadi. Pula ahli sains barat mengatakan mere generalization. It is a generalization. As Qasim Ahmad, it is a generalization. Dia tengok beberapa hadis, dia tengok ada maudhu', ada dhaif. Dia pun kata semua hadis ini tak boleh pakai melainkan yang mutawatir. Itu saja. Yang hadis-hadis yang mutawatir. Yang lain perlu tak boleh pakai. Ini generalization. Dia sepatutnya mengkaji hadis sahih, mengkaji berdasarkan sistem Islam sebagaimana yang dibuat oleh para ulama. Tapi dia tak nak pakai, maka dia kata semua hadis itu rekaan. Ini generalization. Jadi di Malaysia mereka lahir satu pendekatan, kita ambil ekonomi sosialis tapi kita tak pakai falsafah dia. Boleh tak? Kita nak pisahkan di antara penyelesaian dan juga di antara akidah yang melakukan penyelesaian yang menjadi justifikasi kepada kebenaran penyelesaian. Boleh tak? Tak boleh. Itu dipanggil pelacuran ilmu. Boleh? Dia macam kita bawa lembu makan dekat tanah orang. Boleh? Makan tanah. Yang penting makan. Kenyang. Orang punya ke, betul ke, salah, another question. Boleh tak? Tak boleh. Kita akan ditanya oleh Allah di hari akhir. Sekarang kita bawa penyelesaian ini betul ke tak betul? Dari sudut ilmu, dari sudut akal, dari sudut syarak. Kalau tak betul, tak boleh. Kerana dia akan membawa implikasi yang sangat besar kepada mana? Jadi, ini satu contoh yang mengambil sosialis. Ada pula yang ambil pluralis. Kita tak ikut macam pluralis barat. Kita cuma ikut pluralis daripada sudut kita panggil membela golongan minoriti agama. Boleh? So kita kena pastikan dalam negara kita golongan bahagia pun ada peluang. Nampak tu? Golongan kita panggil apa lagi? Golongan-golongan yang menyeleweng, yang sesat ayah kin pun berhak untuk menyebarkan mazhab ayah kin. Ini dalam pahaman liberalis. Bahawa semua ada hak. Sebab dia melihat kebenaran itu adalah bersifat relatif. No one can say that my religion is better than you. No one can kita panggil mendakwa that kita panggil his idea and his creed is better than others. Nampak? Boleh ke? Tak boleh. Kerana kebenaran itu ada miqyas. Bahkan kalau kita menafikan tak ada kebenaran yang mutlak,
maka kita menolak hikmah diutuskan Rasulullah SAW dan diturunkan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu kebenaran tak mutlak, so what for? Habisnya. Jadi sekarang boleh kita pakai pluralisme, bolehlah kita pakai liberalisme. Tak boleh, kerana dia ada sandaran falsafah dan sandaran falsafah yang menjustifikasikan idea-ideanya adalah palsu dan batil dan salah dari sudut falsafah, dari sudut sains, dari sudut ilmu dan syariat. Boleh. Jadi tak boleh. Jadi kalau antum besok dengar kita tak pakai, kita hanya pakai idea-idea ini yang kita lihat sebagai idea-idea yang positif. Tak boleh. Kita kena terima yang ada sandaran ilmu. Katakanlah dia bawa liberal bawa ada sandaran idea yang ada fakta. Contoh statistik, kajian sosialis berdasarkan statistik, orang Melaka yang datang ke Azhar adalah hanya 3% saja. Dia pun betang statistik. Memang kejap saya nak semua. Ni siapa buat ni? Sosialis. No, takut, tolak. Dia tak boleh dah. Sebab itu ada fakta. Ni. Sebab itu ada fakta, statistik. Tapi dia simpulkan. Maka ada satu kegagalan antara Melaka dengan bilangan yang ramai kerana kita menggunakan sistem kapitalis. Jadi kita kena pakai sistem sosialis. Itu tak boleh. Sebab itu anda boleh. Begitu juga dalam sains. Sains ni dia ada level fakta macam perubatan kan? Tapi dia akan ada tahap yang lebih tinggi. Dia panggil the philosophy of science. Yang itu bukan fakta. Yang itu adalah anda. Boleh. So we can accept sciences, but we cannot never and ever accept the philosophy of science. Jadi the philosophy of science dia kata bahawa alam ini bergerak sendiri. Dia kata the philosophy of science lah, alam ini tak ada pencipta. Itu the philosophy of science. Baik. Saya hati-hati dengan sekolah-sekolah pemikir yang ada yang membawa idea-idea itu dalam berbagai-bagai aliran Indonesia. Sekarang saya sebut beliau dengan para intelektual sekular dapat dikesan terbahagi kepada 3 bahagian secara terperinci ini kepada 22 penyelewengan. Ustaz baca begitu saja, pernah pernah dengar ya. Saya baca, lepas tu kamu boleh buat kajian sendiri. Sebab belajar perubatan ini memang cerdik. Memang cerdik. Jika tidak, dia tak boleh belajar perubatan, mati orang ni. Antara budak tak cerdik belajar perubatan, bahaya. Jadi, kalau di Mesir ni, contoh ni, Dr. Yusri, Fadil Syekh Yusri, perubatan, pakar bedah, tapi kerana cerdik, dia boleh hafal Quran, dan kemudian dia boleh jadi orang yang alim dalam ilmu hadis, mengajar sunnah. Ustaz ingat di zaman lampau, tokoh perubatan Islam yang memang hebat, iaitu Ibn Sina. Ibn Sina ni, at the age of 15, he has become a professor in medical science. Professor. Umur 15 tahun. Otak dia adalah otak photocopic mind. Dia kalau buka, masuk tu. Photocopic mind. Kita buka juga. Das, dia keluar. Lagi banyak buka, lagi banyak keluar. Sehingga Ibn Sina ini, dia menjaga satu perpustakaan yang besarnya. Di dalam perpustakaan itu lebih dari 1000 buah buku. Hari itu maktubat bukan ada cetakan, semua tulisan. Jadi masa dia jaga perpustakaan itu, entah macam mana satu hari perpustakaan itu terbakar habis. Menangis tuan perpustakaan. Orang kalau cinta pada buku, dia lebih cinta daripada isteri dia. Ini orang yang sampai kepada peringkat obses dengan buku. Buktinya isteri dia masak asam pedas, dia tak makan, sibuk baca buku. Dia dah nanti dia nak habis lagi, tak habis nanti begitu. Sampai baca tu sekali. Jadi buku habis akan bakar habis. Menangis tuan. Bila berjumpa Ibn Sina kata, wah, jangan sedih. Apa saat kita sudah terbakar semua? Jangan bersedih. Sebab saya dah hafal semua kitab-kitab Tuhan. Semua dalam kepala dia. Lebih 1000 buku tu, dia dah rekod dalam kepala dia. Genius. Ibn Sina ini yang mengasaskan teori perubatan moden. Antaranya teori dekupan dan nadi.
Tahu macam mana teori itu timbul? Tahu? Kakak tak tahu? Ha? Tahu? Macam mana? Seorang perempuan tu sakit. Lagi jangan. Lepas tu dah berubat dengan ramai orang, tak berjaya sampai jumpa Ibn Sina. Ibn Sina sebut nama salah satu wilayah yang boyfriend perempuan tu. Faham tak? Betul lah, betul lah. Cuma dia punya besi berlainan sikit. Satu besi ialah yang sakit tu lelaki tu yang sakit. Anak raja tu sakit. Tapi betul lah tu. Itu. Mak Ibn Sina, dia dah panggil berbagai-bagai doktor daripada berbagai-bagai belahan dunia. Doktor India, doktor Cina, semua tak boleh. Akhir barulah nak pakai Ibn Sina sebab dia muda. Panggil. Jadi Ibn Sina tak. Nabi Fatimah saya mohon izin saya nak bawa anak muda dia keluar daripada kawasan Islam. Bila dia keluar, dia pun diteguhkan makin kuat. Kalau asal tunggu nak bunyi dud kali kedua tu kau main lama. Bila keluar dia kata. Lepas tu bila pergi kepada kawasan bandar, dia bawa kepada setiap lorong. Bila sampai satu lorong, di sini ada. Lepas tu bila masuk lorong tu, sampai depan sebuah rumah yang mesti bagi salam. Assalamualaikum. Rumah ni ada kan? Ada. Dia kata ada. Siapa dia nama? Sebut nama sekian. Masa tu functioning, everything is functioning. Ada kata minta bawa nanti ke istana. Jadi teori ini Allah Ta'ala ilhamkan kepada seorang anak muda yang nama Ibn Sina. Dalam kajian perubatannya, kalau dia tak faham satu masalah, dia akan semayang dan dia tak akan berhenti semayang sehingga Allah ilhamkan kepadanya penyelesaian masalah perubatan. Sebab itu dia diberi oleh Allah Ta'ala nikmat menulis buku The Canon of Medicine yang dipakai di Eropah selama beratus tahun. Dan Ibn Sina bila disanjung begitu hebat, dia kata tak ada yang lebih hebat daripada aku. Siapa kata? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih hebat daripada. Sebab apa Tuhan kata begitu? Sebabnya aku kejut subuh kau tak bangun. Tapi di seluruh dunia ini bila mendengar azan, mereka bangun. Azan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibn Sina. Jadi antum sebagai pelajar perubatan mempunyai contoh yang hidup di zaman awal dan di zaman hadir. Sungguh-sungguhlah Ustaz minta belajar sampai pada peringkat kamu boleh melahirkan satu inovasi dalam bidang kamu yang boleh dimanfaat oleh umat. Pakar jantung ke pakar apa sampai ada inovasi-inovasi yang memberi manfaat kepada umat yang kamu sampaikan. Bila orang tanya inovasi ini macam mana kamu boleh lahirkan, lalu kamu hubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahaddus bin ni'mah, asyukru tahaddus bin ni'mah. Syukur kepada Allah itu ialah memperkatakan tentang nikmat. Perkata macam mana? Iaitu daripada Allah. Jadi alangkah beruntungnya umat kerana antum belajar di sini, antum balik dengan ilmu dan balik dengan kepakaran dalam bidang masing-masing dalam hal dalam bidang perubatan. Di Melaka ada dua pasang suami isteri daripada Cairo yang belajar dalam bidang perubatan dan dia menjadi pengarah kesihatan. Yang itu dah meninggal arwah Dr. Rosna. Nah, di mana? Tak kenal. Itu orang yang istiqamah dalam pengajian di Baitul Quran. Sampai saat-saat dia sakit, pergi ziarah di hospital, boleh senyum lagi pada separuh perut dia dah tak ada. Kerana dia kena kanser, kena potong. Boleh senyum. Senyum dia tak nak nangis tapi cuba senyum. Tinggi akhlak. Sungguh saya doa. Doktor pakar perubatan meninggal dan tinggal suami dia pun seorang doktor Abdul Hamid. Dia belajar di Cairo di nama sini. Baik, sambungan tak sebut sikit. Kita pukul berapa maghrib? Baik, yang pertama
Penyelewengan tersebut menjadikan akal sebagai rujukan tertinggi dalam memahami agama. Dia jadikan akal sebagai rujukan tertinggi dalam memahami agama. Akal dalam kerangka falsafah masing-masing. Akal ni dia ada kerangka dia untuk dia beroperasi. Kadang-kadang socialism kan, kadang-kadang socialism, kadang-kadang communism, but everything is apa dia? Adalah merupakan keakulan akal. Jadi akal dalam bidang sains tak ada masalah, dalam bidang tabiiyah tak ada masalah. Ulama semua sepakat, hatta Ibn Taymiyah, hatta Imam Al-Ghazali semua sepakat bahawa dalam bidang tabiiyah ahli falsafah ini tidak dinafikan sumbangan mereka. Tabiiyah ini dalam bidang sains, tapi dalam bidang ketuhanan, dan di zaman kita dalam bidang kemanusiaan, maka akal tidak mempunyai jangkauan yang pasti. Perlu berpandukan wahyu. Yang kedua, menolak tafsir ma'thur. Maknanya tafsir ma'thur, tafsir yang didasarkan kepada ulasan para sahabat, bahkan sebelum itu ulasan daripada Nabi SAW, dan sebelum itu lagi daripada tafsir bil ayat, al-ayat bil ayat. Dipanggil ayatnya bertafsir ayat. Sebab ayat itu bertabitah, saling berkait. Jadi tafsir ini ditolak kerana tafsir ini mengikat peluang untuk menafsir Al-Quran berdasarkan kepada akal. Maka mereka tolak tafsir bil ma'thur. Menolak tafsir lughawi. Jadi kalau tengok almost every school, dia tak suka cakap tentang kaedah-kaedah tafsir, dan dia tak akan, kita panggil, meraihkan kaedah ulama di dalam tafsir Al-Quran. Dia ada tafsir dia sendiri yang dipanggil tafsir literal. Tafsir literal. Menolak hadis sebagai panduan hukum agama, menolak petunjuk Al-Quran dalam perkara faraid, menolak syarat-syarat ijtihad yang muktabar, menolak panduan bahasa dalam memahami nas. Nak memahami nas perlu diikat dengan pengertiannya di dalam bahasa Arab. Jadi kita tak boleh tafsir, kita panggil mengikut akal kita. Contoh kita kata apa ya? Kita kata apa kita kata, apa dia ni, Iqra' bismi rabbikal a'la. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaqa min 'alaq. Betul. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu kita tak boleh nak terjemahkan menurut sesuka hati kita. Kita perlu mengikatnya dengan penggunaan 'alaq dalam bahasa Arab. Jadi dia ada mempunyai banyak makna 'alaq itu. Kita perlu memilih makna yang paling tepat dan munasabah. Jadi antara makna alaq itu dia lintah. Jadi bila dilihat bahawa sperma manusia itu menyerupai lintah. Jadi sekarang mereka menolak, mengikat tafsiran itu dengan bahasa. Jadi akhirnya mereka boleh tafsir sesuka hati seperti Syiah, bukan? Tafsir sesuka hati. Jadi tafsiran yang sesuka hati ini membuka ruang kepada menyusupnya masuk pemikiran-pemikiran falsafah yang palsu itu tadi untuk membina kepahaman agama yang salah di atas alasan berpandukan Al-Quran. Kemudian dia menolak hadis sebagai panduan hukum agama, menolak petunjuk Al-Quran dalam perkara faraid, menolak syarat-syarat yang muktabar, mengutamakan maslahah akli dari Al-Quran dan Sunnah. Maknanya macam hari ini yang sebut maqasid, Ustaz baru pulang daripada Jordan. Jordan bila disebut fiqhul maqasid, memang di sana dia belajar ilmu maqasid daripada Asy-Syatibi. Itu memang betul. Itu memang daripada ulama-ulama betul. Tetapi yang kita bimbang ialah konsep yang sama tetapi diaplikasi di Malaysia. Diaplikasi di Malaysia tanpa mengikatnya dengan konsep maqasid yang dipakai oleh ulama. Jadi maqasid ni dia akan pergi kepada maslahah. Maslahah mesti diikat dengan tiga. Yang pertama apa dia? Mesti tidak menyalahi nas yang qat'i. Yang kedua mesti maslahah betul-betul. Iaitu yang 6 kali tadi. Jaga darah, jaga keturunan, jaga akal, jaga agama, jaga maruah, jaga harta. Kemudian dia mesti merupakan masalah majority, bukan minor. Sekarang golongan yang meruarkan maqasid di Malaysia
bila timbul isu hudud, mereka mengambil keputusan atas nama maqasid menolak pelaksanaan hudud. Kerana dia kata belum sesuai. Masalahnya mereka berdalilkan dengan Yusuf Qaradawi dan macam-macam lagi dalam Fathul Maqasid. Tetapi Yusuf Al-Qaradawi sendiri, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri beritahu bahawa menolak maslahah bukan daripada menolak hudud bukan daripada maslahah kerana ianya datang dengan nas yang qat'i. Jadi kerana ia datang dengan nas yang qat'i.